jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana min hidayatika kama nawwarta bika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 8 kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kedelapan iradatun. Arti iradah hendak. Hendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengaja Allah Ta'ala dan dengan rentahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya ke-8, yakni sifat yang ke-8. Yang ke-8 maknanya nisbah pada bilang lah, bukan dengan makna yang ke-8 ni pada hakikat, dengan bahawa sifat ke-8 barulah adanya iradah di Allah Ta'ala. Bukan dengan makna tu. Cuma dibilangkan yang ke-8 ni, dibilang nombor 1, 2 susunan. Ini hanya pada nisbah kita nak bilang sahaja. Nisbah pada kita nak atur, nak belajar sahaja. Tu saja, bukan pada hakikat yang ke-8 ni iradah di Allah Ta'ala, tidak. Kerana segala sifat-sifat Allah Ta'ala maknanya qadim semuanya, sebagaimana zat Allah Ta'ala lah qadim sedia kala, manakala sedia kala zat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala pun sedia kala juga. Tu sedia kala berlaku, tidak ada awal bagi ada dia. Ke-8, sifat yang ke-8 nisbah kita nak belajarnya, iaitulah iradah. Apa tu iradah?
artinya, yakni terjemahannya, terjemuh daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dulunya. Iradah ni arti dia dalam bahasa Melayu kita kehendak. Kehendak yakni perkehendak. Sebagaimana dululah di sifat kudrat, manakala sebut kudrat ni ialah sifat ma'ani, maka manakala tiap-tiap sifat ma'ani, maka kita terjemuh yang terlebih tepatnya kalau kudrat dulu kita terjemuh dia dengan perkuasa. Walaupun dalam kitab kita ni diterjemahkan dengan kuasa, tapi naknya perkuasa. Kerana sifat hak adanya, hak kita nak bicaranya, iaitulah sifat perkuasa tu. Kerana itulah maknanya sifat ma'ani. Ni pun sama. Kedelapan, iradah. Apa iradah? Artinya kehendak, yakni perkehendak. Kerana kita duk bicara sekarang tentang sifat bangsa ada. Adapun kehendak tu bukan pesing bangsa ada tu. Kehendak tu dia panggil samaratus sifah, ataupun benda amrun i'tibari. Benda hok kira-kira akal saja. Benda hok tak ada pun maknanya kehendak tu. Diri kehendak tu tak ada. Cuma reti sahaja kehendak. Maka kehendak ni dia panggil samaratus sifah. Apa samaratus sifah? Iaitulah buah ataupun hasil manakala adanya sifat perkehendak di Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tu berkehendak. Bila berkehendak ni, manakala ada sifatnya, iaitulah sifat perkehendak. Maka kita duk bicara sifat 20 ni, bicara sifat. Maka sifatnya perkehendak tu. Tu sifatnya. Sifat hak bangsa ada. Sifat hak bangsa ada, maka diterjemahkan dengan perkehendak. Sebagaimana lurah kita duduk bercakap, maknanya cokeh dengan pencokeh. Hak mana ada cokeh dengan pencokeh? Ataupun cungkil dengan pencongkil. Hak mana hak adanya? Hak lurah kita bercakap dulu. Congkil ke pencongkil? Pencongkil tu hak adanya. Sebab apa? Ada pencongkil, geti maknanya diletakkan pe di hadapan. Pencongkil adanya. Nisbah pada makhluk lah hak kita buat bercakapnya. Pencongkil tu alat tu, pencongkil tu benda ada. Nak ceritanya tiap-tiap benda hak ada lurah kita bercakapnya diletakkan pe. Ada pencongkil, hak tu benda reti je. Hasil manakala ada pencongkil, kita congkil. Tu maknanya congkil ni reti dia manakala ada pencongkil. Colek dengan pencolek. Hak mana hak ada? Pencolek. Colek tu hasil manakala adanya pencolek. Sebab tu kita tak buat bercakap. Oi, gigi aku ni ada daging ni duk lekat-lekat ni. Mari colek sikit. Nak tu ambil colek tu. Hai, apa mu ambil colek? Ambil pencolek. Kerana pencolek tu hak adanya. Bila ada pencolek, ambil kita colek. Colek tu hasil manakala ada pencolek. Ni pun sama. Ni apa ni? Nak bahas lurah. Lurah kita bercakap manakala ada pe menunjukkan benda tu ada. Maka tiap-tiap sifat ma'ani Allah Ta'ala bermula daripada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basa, kalam. Semua ni kategori sifat bangsa ada. Apa sifat bangsa ada nama dia? Sifat ma'ani. Dah benda ni sifat ma'ani, terjemah nak kata benda ni nak menunjukkan yang ada benda ni sifat pesing ada, maka hak terlebih tepat segera kita fahamnya pe di hadapan.
Diletakkan pe di hadapan pada tiap-tiap terjemahan di sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala supaya kita mudah faham. Tu saja. Supaya kita mudah faham, nak menunjukkan sifat ni sifat bangsa ada. Tu saja. Maka terjemah tepatnya iradah iaitulah kehendak, yakni pekehendak. Pekehendak. Adapun kehendak dia panggil samaratus sifah. Ni iradah ambil daripada perkataannya arada yuridu iradatan. Atau ambil daripada tu arada yuridu iradah. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu dalam Al-Quran senantiasa kita baca tu. Apabila menghendaki akan sesuatu oleh Allah Ta'ala, nak bagi ada sesuatu saat ni, manakala Allah Ta'ala kehendak ayyaqula lahu kun fayakun, nescaya berkatalah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi sesuatu Allah Ta'ala nak buat jadi ada ni, Allah Ta'ala katanya kun, maka jadilah benda tadi. Bukan dengan maknanya Allah kata kun maka jadilah. Nak buat Muhammad ni, nak buat langit ni, Allah pun kata kun pah jadi langit. Bukan dengan makna tu. Cuma ayat ni nak memahamikan kepada kita segeranya Allah Ta'ala buat tadi. Mudah saja Allah Ta'ala nak buat. Seolah-olah supaya kata kun, mudah sangat. Kau payah kata kun, tak payah. Tu cuma mudah, nisbah Allah Subhanahu wa taala. Tu ambil daripada ayat tu keluarlah sifat iradah. Iza arada. Ataupun di sifat iradah ni juga boleh juga kita katakan dengan panggilan namanya sifat masyiah. Boleh juga. Kerana masyiah ambil daripada perkataannya sya'a yasha'u masyiatan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, masya'allahu kana wa man lam yasha'u lam yakun. Apa Allah Nabi kata? Barang yang Allah Ta'ala kehendak akan ada, maka adalah benda tu. Tiap-tiap benda Allah Ta'ala kehendak nak jadi ada, maka adalah benda tu. Wa man lam yasha'u lam yakun. Manakala Allah Ta'ala tak kehendak akan ada sesuatu benda, maka tak ada lah benda tadi. Tiap-tiap benda Allah Ta'ala kehendak ada, maka adalah. Tiap-tiap benda Allah Ta'ala tak kehendak akan ada, dia tak mahu jadi adakan dia, maka tak ada lah benda tadi. Ambil daripada hadis tu, maknanya reti juga di kitanya satu lagi nama panggilannya yang muradif yang sama, iaitulah sifat masyiah. Iradah pun boleh kita panggil nama, sifat masyiah pun kita boleh panggil nama dengan makna yang sama. Makna sama. Iradah dengan masyiah ni makna sama. Cuma lapah saja berbeza. Hak tu iradah, hak ni masyiah, tapi makna sama, iaitulah pekehendak. Naknya sifat pekehendak. Jadi sifat iradah artinya pekehendak. Di sini dia tulis kehendak. Dan makna kehendak di sini, kehendak di sini ni, dah dia saling dengan makna kehendak tadi, bermudah-mudah saja, tapi nak dengan makna pekehendak. Cuma pengarang kita saling terjemah dengan kehendak kerana pada ketika ni bahasa tu tak sampai lagi. Kira mudah-mudah saja. Kerana terjemahan pekehendak ni baru je ni, baru sangat ni. Adapun kehendak ni terjemahan ulama-ulama Jawi kita hok lama sangat. Oleh kerana tu pada zaman tu bahasa qamuhnya tak ada lagi, jadi payahlah pakai terjemah mudah. Iradah kehendak, tapi dak nak dengan makna pekehendak dah. Kerana dia akan bagi tahu apa itu iradah, apa itu sifat iradah, sifat ni apa makna dia. Nanti dia akan bagi tahu. Maka menunjukkan pekehendak yang dimaksudkan oleh pengarang kita. Dan makna kehendak di sini, oleh kerana pengarang kita terjemah dengan kehendak,
Takut-takutnya kita semabur. Takut-takut kita tukar. Kerana kehendak ni kalau nisbah lurah kita bercakap aja berhajat. Oh dia tu kehendak kamu tu. Oh dia tu kehendak kepadamu tu. Apa makna kehendak padamu? Dia berhajat padamu. Dia nak kamu tu. Dah iradah kalau saling dengan kehendak, takut-takut kita bimbang-bimbangnya orang hak dengar tu, oh Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak, dengan makna Allah Ta'ala kehendak kepada kita. Takut makna tu. Dan makna kehendak di sini, kehendak pada bicaraan sifat Allah Ta'ala ni lah. Pada bicara ilmu usuluddin iradah, artinya kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya, dan makna kehendak di sini pada bicara sifat Allah Ta'ala ni ialah bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu, berlaku tiap-tiap sesuatu ni, terjadinya tiap-tiap sesuatu ni, yakni sesuatu daripada makhluk ni lah, ataupun sesuatu daripada perkara-perkara mungkin ni, sesuatu daripada mungkinat ni, terjadi berlaku dia dengan sengajanya, sengaja Allah Ta'ala. Tu makna kehendak sini. Makna kehendak dengan maknanya berlaku ataupun terjadinya satu-satu benda daripada perkara-perkara mungkin ni. Semua ni jadi ni dengan sengaja Allah. Apa dengan sengaja Allah? Yakni dengan menentu oleh Allah Ta'ala, yakni dengan kemahuan Allah Ta'ala sendiri. Tu makna dia. Berlaku benda semua ni dengan sengaja Allah, dengan ketentuan Allah Ta'ala sendiri, dengan kemahuan daripada Allah Ta'ala. Dengan maknanya bukan dengan terpaksa, tidak. Ataupun maknanya Allah Ta'ala buat satu-satu benda tu dengan tergagah, tidak. Ataupun Allah Ta'ala buat satu-satu benda tu maknanya ada tekanan bagi Allah Ta'ala kena buat, tidak. Allah Ta'ala buat satu-satu benda yang terjadi ni daripada makhluk dia, daripada perkara-perkara mungkin ni, semua ni yang jadi ni semuanya dengan ketentuan daripada Allah, yakni dengan kemahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sengeleng daripada Allah Ta'ala, dengan sengaja Allah Ta'ala, bukan dengan paksa dah. Dengan ada ketentuan daripada Allah, dengan ada kemahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ni nak tolak apa ni? Nak tolak firqah Qadariyah. Qadariyah mana? Qadariyah mutaqaddimin. Kerana Qadariyah mutaqaddimin, mereka maknanya beriktikad, berpegang di dalam hati terjadi satu-satu benda daripada makhluk ni dengan bukan ketentuan Allah. Bermakna Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tak kehendak pun jadi sesuatu benda ni. Maka dah Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak menentu. Manakala Allah Ta'ala tak menentu, Allah Ta'ala tak tahulah. Bila Allah Ta'ala tahunya, tahu Allah Ta'ala tiap-tiap hak terjadi ni, manakala sesuatu tu terjadi baru Allah Ta'ala tahu. Belum ni tak tahu. Allah Ta'ala tak tentu pun sesuatu makhluk ni jadi gini akan datang, dia tu akan jadi baik ke, dia tu akan jadi jahat ke, Allah Ta'ala tak tentu sikit pun. Ni Qadariyah mutaqaddimin. Dah begitu, seseorang tu jadi jahat pukul 7 nanti Allah Ta'ala tahu maknanya, oh dia tu jadi jahat. Sebelum ni Allah Ta'ala tak tahu. Itu Qadariyah mutaqaddimin. Kita ahli sunnah wal jamaah semua sekali ni Allah Ta'ala lah yang tentu azali lagi. Dah Allah Ta'ala tentu azali lagi, Allah Ta'ala tahu azali lagi. Tahu pun sedia kala lagi. Dan Allah Ta'ala tentu pun sedia kala lagi makhluk ni. Ada Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi tiap-tiap makhluk ni siapa masa baru jadi. Tapi Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi. Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi semua ni tahu dah kadah.
Allah Ta'ala siap dah tentu-tentu belaka dah semua ni. Nak ada bila jadi begie-begie bila, accidentnya kita bila, beranaknya bila, lahirnya bila, berkahwinnya bila, anak berapa ekor, berapa orang, semuanya telah ditetapkan azali lagi. Dah azali lagi Allah Ta'ala tetap dah. Allah Ta'ala tahu azali lagi tiap-tiap benda ni. Tahu belaka. Dan Allah Ta'ala tahu, serta Allah Ta'ala tetap semua ni hak berlaku ni azali lagi. Bukan jadi azali, tidak. Menetap tu azali. Dah Allah Ta'ala menetap tu azali lagi sedia kala lagi. Dah Allah Ta'ala bersifat dengan iradah sedia kala. Manakala Allah Ta'ala ni satu zat yang sedia kala, yang bersifat dengan sifat iradah pun sedia kala, Allah Ta'ala menentu tiap-tiap daripada mungkin, tiap-tiap daripada makhluk ni dengan kata mudahnya, Allah Ta'ala tentu azali lagi. Sedia kala lagi siap berlaku dah Allah Ta'ala tentu. Tapi jadinya nanti siapa masa. Siapa masa Allah Ta'ala tentu sekian akan berlaku. Masa tu baru jadinya. Bukan terjadi dulu lagi dak. Bukan sedia kala lagi jadi dak. Menentu tu sedia kala. Jadi mengikut ketentuan Allah Ta'ala tadi. Bila Allah Ta'ala tentu jadi sekian benda-benda tu, maka jadi benda tu masa tu, masa hak mana Allah Ta'ala tentu azali lagi. Semua ni Allah Ta'ala telah tentu semua sekali. Ada Allah Ta'ala tentu semua sekali dah, maka kita kena reda balik kita. Tiap-tiap apa hak berlaku di kita ni, wajib kita reda. Kena puas hati semua. Tak boleh nak berlebih, tak boleh nak mengepek. Apa aku ni? Kerana apa ni kuat atas nyakit aku ni? Umpamanya. Tak boleh. Raditu billahi rabba. Aku puas hati dengan apa Allah Ta'ala tentu ke atas aku. Kerana semuanya catat belaka dah. Allah Ta'ala tulis belaka dah. Ni ketentuan daripada Allah Ta'ala bila azali lagi. Nak jadi sakitnya kita bila, nak jadi kita ni apa lagi anak ramai apa semua tu semua siap belaka dah. Dah begitu, maknanya kita ni kena reda. Kena reda belaka. Tu kena reda, maknanya tiap-tiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada benda tu musibah di kita, bala kita panggil, ataupun benda tu satu kelazatan keseronokan. Kelazatan keseronokan tu tak rasa mana, maknanya nak belebel. Ni hak benda bala ni, hak musibah ni, galiknya kita belebelnya, galiknya kita duk mengepek. Sakit lama aku ni. Apa Allah, apa salahku? Tu ngepek tu. Sedangkan Allah Ta'ala telah tetap dah belaka dah. Semuanya Allah Ta'ala tetap dah kepada kita azali lagi nu. Cuma kitanya kena muhasabah diri kita. Sakit kita ni ujian. Allah Ta'ala nak tengok kita, maknanya kita luluh ataupun tidak dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kesakitan tu ialah kafarah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syauqatu yushakuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidak adalah sesuatu yang menimpa ke atas seseorang daripada orang yang beriman kepada Allah, dari sudut maknanya kesempitan hidup ke, kesedihan ke, rasa susah gelisah ke, sakit ke, hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terpijak duri sekalipun, duri yang halus tu, sakit sikit yang kena kaki kita tu, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua saat ni tu ialah nak menghapuskan segala dosa-dosa kita semua tu. Tu nak hapus dosa tu. Sebab itulah kena reda belaka. Nak hapus dosa kita
Kena bersyukur. Kena bersyukur. Kena sakit bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala nak apa dosa aku lah ni. Kena ingat begitu. Baru hati kita saat ni tu rasa, lega berasa. Tidak kat duk mengamuk. Duk berasa, buat apa cuma usaha tu kena usaha lah. Kena berubah. Nama duduk berumah. Kerana sakit apa dosa lah. Tak berubah. Itu tak boleh pula. Itu syariat mari. Syariat suruh kita berubah. Apa Nabi kata tadawau. Berubah olehmu. Kena cari ubah. Itu syariat. Cuma hakikat sakit ni, musibah bala yang berlaku di kita ni, hakikatnya nak ampun segala dosa kita. Dah nak apa dosa, kena rasa syukur. Allah sayang kita tu. Allah Ta'ala nak bagi kepada kitanya syurga dia tu. Kerana tu dia bagi ujian pada kita tu. Nak apa dosa-dosa kita hok dulu-dulu tu. Hok kita buat adalah hok kita buat hanya kerana kita manusia ni. Hanya ada buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita anak Adam ni dah begitu. Allah Ta'ala dengan belah kasihnya, kasihan Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bagi ujian pada kita nak ampun segala dosa-dosa tadi. Hatta demam pun apa dosa tu. Sebagaimana Nabi SAW sabda, demam sehari, kata Nabi SAW, demam tu hak sehari tu ampun dosa setahun. Setahun apa dosa. Bukan sikit dak, setahun. Kira tu baru demam. Kalau kira-kira demam ni bukan penyakit kronik. Bukan jenis tak boleh nak bangun, tak boleh nak berak umpamanya. Demam, sakit kepala sikit je. Tu pun apa dosa setahun, kata Nabi SAW. Ini kebaikan Allah. Ini semua kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Bak berubah, kena berubah. Itu syariat mari kena berubah. Kena cari, apa-apa orang boleh ubah kita. Cuma kena ingat di hati kita, redha ni ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala tetap dah. Nak tak say pun jadi. Terguling atas latar, kau terguling atas lembek, kau terguling maknanya atas jalan raya, tak say. Terjadi. Allah Ta'ala tentu dah. Allah Ta'ala tentu siap dah di azali lagi. Tak boleh kita nak elok. Ini panggil ketentuan Allah Ta'ala azali lagi. Mustahil benda tu berubah. Dah mustahil benda tu berubah. Ketentuan Allah Ta'ala azali ni mustahil berubah. Bagaimana kita nak kata timbul muskil? Timbul muskil maknanya ada hadis Nabi SAW, Nabi sabda, la yaruddul qada'i illa du'a. Kata Nabi SAW, tidaklah akan tertolak ketentuan seseorang daripada kamu ni illa du'a, melainkan dengan doa. Dengan doa boleh nak ubah maknanya takdir kita. Berdoa pada Allah. Maknanya kalau kita duduk dalam susah, doa pada Allah nak minta senang. Tu dengan doa boleh ubah. Sedangkan maknanya tadi ketentuan Allah Ta'ala ni azali lagi, tak boleh nak ubah dah. Ketentuan Allah Ta'ala tetap siap dah, azali lagi ni. Ni hadis Nabi SAW ni. Maka di sini kata ulama, maknanya huk Nabi kata, maknanya boleh berubah takdir. Umpamanya apa lagi? Kalau kita hubung silaturahim, memanjangkan umur kita. Apa lagi? Sedekah boleh memanjangkan umur kita. Banyaklah hadis-hadis seumpama dengan tu. Maknanya boleh ubah umur kita, ubah takdir lah tu. Hak ni maknanya hok boleh berubah ni hok di Lauh Mahfuz. Hok di sana. Catatan hok ada di Lauh Mahfuz. Catatan hok ada termaktub di makhluk Allah, nama dia Lauh Mahfuz. Sini boleh berubah. Hak kata tak boleh berubah, hok di Allah tu. Hak ketentuan Allah Ta'ala azali lagi tu. Manakala Allah tu qadim, sifat dia iradah ni pun qadim. Allah Ta'ala tetus dia kala lagi segala-gala ketetapan daripada sekalian makhluk mungkinat ni. Hak tu hak tak boleh berubahnya.
Ada pun hok di Lauh Mahfuz ni hok Allah Ta'ala jadi suku. Dah maknanya Lauh Mahfuz ni bukan benda qadim, dulu dia tak ada. Lauh Mahfuz tu sendiri tu makhluk Allah. Dah dia tu makhluk Allah baru jadi jah oleh Allah. Manakala Allah Ta'ala jadi Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala buat Lauh Mahfuz, menciptakan Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala suruh malaikat ni maknanya tulis dengan qalam, maknanya segala takdir makhluk ni. Allah Ta'ala nak jadi, Allah Ta'ala suruh pula. Allah Ta'ala perintah malaikat, mu tulis. Tulis segala takdir hak makhluk aku ni. Ni maknanya catatan hak di Lauh Mahfuz ni baru je hak ni. Ni hak Allah Ta'ala suruh para malaikat tulis. Ni ada belakang situ ajar kita, maknanya rezeki kita, tercatat belakang di sana tu. Lepas tu Allah Ta'ala maknanya suruh para malaikat hok tulis di Lauh Mahfuz ni, maknanya ada satu lagi tulisnya dengan jalan ada lorong. Kalau kita nak mari puncak alam ni, nak pergi highway gitulah, SKVE pun boleh katakan. Nak pergi Kok Kesah pun boleh, tapi destinasi sama tu lorongnya banyak. Maka di kita ni lorong banyak. Maknanya ni dia panggil takdir mu'allaq. Takdir hok tergantung. Takdir hok boleh kita nak pilih. Kita pilih lorong ni, depan ni umur kita jadi panjang umpamanya. Kalau hubung silaturahim lorong ni, maknanya panjang umur sikit. Kalau tak pilih lorong ni, tak berdoa, maknanya umpama katakanlah, jadi tetap umur kita kegi 50. Tu dia panggil mu'allaq. Ada beberapa lorong. Pilih hak ni kegi sampai situ. Kalau pilih hak ni duduk tangga tu. Tapi hakikatnya semuanya azali lagi telah Allah Ta'ala tetap hak di Allah Ta'ala tu. Cuma hok di Lauh Mahfuz ni ada lorong-lorong lah, kita kata mudahnya. Gitulah nak suruh kita mudah fahamnya. Ada beberapa jalan kita nak buat. Kalau pergi pilih hok ni, begian akan bertemunya. Pilih hok ni, begian akan bertemunya. Cuma hok di Allah Ta'ala tetap belakang dah kita pilih hok ni ke, hok B ke, hok C ke, Allah Ta'ala tetap dah kita pilih hok B nya. Umpamanya begitu. Cuma ada lorong hok di Lauh Mahfuz ni. Ada beberapa jalan maknanya. Tapi hok di Allah Ta'ala tahu dah kita akan pilih hok ni kerana Allah Ta'ala tetap azali lagi. Tu apa pedah letak begitu tu? Buat maknanya begitu di Lauh Mahfuz ni ada jalan-jalan demikian. Tu semua nak membangkitkan amal kepada kita. Nak suruh kita tu rasa semangat nak buat amal kerana Allah Ta'ala perintah kita buat amal ibadat dan sebagainya, suruh berdoa dan sebagainya. Mintalah pada Allah Ta'ala. Hakikatnya semua ketentuan berdoa, kalau tak berdoa kita akan pilih hak tu. Hak tu lah Allah Ta'ala tertudah belakangnya. Cuma di Lauh Mahfuz ni begitu. Tu maknanya supaya kita tak muskil lah. Ketentuan Allah Ta'ala azali lagi, tak boleh nak berubah dah. Mustahil berubah. Ni hadis Nabi ni. Ni hak di Lauh Mahfuz. Tu biar faham tu. Ni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan dia azali lagi. Tetap belaka dah. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kehendak. Dan makna kehendak di sini, di sifat Allah Ta'ala ni bila sebut kehendak, ialah bahawasanya dengan maknanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu. Jadinya tiap-tiap sesuatu ni terjadi dia daripada segala mungkinat ni terjadi dengan sengaja Allah Ta'ala, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala tentu belaka dah, siap belaka dah. Maka balik kita kena redha dengan ketentuan daripada Allah, walaupun kita kena musibah daripada Allah. Man lam yarda ala qada'i wa yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti ardi wal yattakhiz rabban
siwai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tidak redha, siapa-siapa yang tak rela terhadap ketentuan daripada Allah Taala ni, tak sabar atas cubaan aku ni, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursinya, falyakhruj min tahti ardi, maka dia keluarlah, mu cari bumi sendirilah. Dah mu tak redha dengan ketentuan aku ni, mu cari Tuhan lain lah. Ada lagi kau Tuhan lain? Tak ada dah. Dah begitu, kena redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha tu usaha, usaha tu syariat. Ni duk cerita ni hakikat i'tiqad. Nama tak usaha pula tu. Tak boleh juga, kena usaha, kena ikhtiar dan sebagainya. Ini hak hakikat. Balik pada pegangan kita ni. Tu hakikatnya. Semua berlaku ni dengan sengaja Allah dan dengan rentahan Allah. Yakni manakala Allah Ta'ala tentukan sesuatu tu azali lagi, maka berlakulah dengan rentah Allah, yakni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah benda-benda tadi, hak tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala tentu azali, bagian-bagian akan berlakunya, maka dengan kekuasaan Allah, tiba masa dia, maka berlakulah benda yang Allah Ta'ala tentu tadi. Fa'alul lima yuri. Apa yang Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala jadikan dia. Jadi sesuatu benda, apa yang Allah Ta'ala tentu. Itu fa'alul lima yuri. Habis itu. Itu makna dia. Makna kehendak di sini iaitu terjadi sesuatu benda dengan sengaja Allah. Tiada makna kehendak itu, tiada makna kehendak itu, kehendak disifat iradah ni lah, bukanlah dengan maknanya berhajat, bukan dengan makna berhajat sebagaimana kita fahamnya. Tiada makna kehendak itu ialah berhajat. Kata makna kehendak itu berhajat ni seperti barang, seperti makna yang terkadang diwahamkan dia kan makna kehendak yang dengan bahawa berhajat tadi. Seperti benda hok duk segera faham di fikiran kita, maknanya lurah kita bercakap gak bila sebut kehendak gak berhajat lah. Oh, dia tu kehendak padamu tu, bukan dengan makna tu sini ni, bukan dengan makna kehendak, dengan makna berhajat. Yakni dengan makna bukan dengan makna yang tersebut, tapi dengan maknanya Allah Ta'ala tetap apa ni, Allah Ta'ala makna apa tadi, berlaku tiap-tiap sesuatu, terjadi tiap-tiap sesuatu dengan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan makna berhajat. Kerana apa bukan dengan makna berhajat? Kerana berhajat itu mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala. Berhajat ni mustahil. Kerana berhajat ni sifat bagi makhluk. Berhajat ni kita yang berhajat pada Allah. Adapun Allah Ta'ala, dia bersifat dengan segala sifat ketuhanan, terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu, bahkan sesuatulah yang berhajat pada Allah, maka Allah tak berhajat. Bukan dengan makna tu. Itu mustahil atas Allah. Itu sifat kita. Sifat kita berhajat pada Allah. Adapun Allah, tiap-tiap sesuatu berhajat kepada dia. Dia panggil iftiqarun ilaih. Itu sifat Allah. Adapun sifat kita iftiqar, berhajat pada Allah. Adapun Allah sifat dia iftiqarun ilaih, berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah. Tiap-tiap hak lain tu berhajat pada Allah. Itu sifat Allah. Dia panggil iftiqarun ilaih. Adapun kita iftiqar, kita ni berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat pada kita dak. Itu bukan dengan makna tersebut. Habis itu. Itu dia nak menerangkan pada kita kehendak dengan makna tu, bukan dengan makna berhajat. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan iaitu iradah ni, iaitu sifat pekehendak ni, ialah sifatun, ialah satu sifat. Ni baru takrif sifat pekehendak ni. Apa sifat pekehendak? Ialah satu sifat
sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada dia tu. Allah Ta'ala tu yang ada. Sifat berkehendak ni pun dia tu yang ada. Tu wujudiyah, diri dia tu ada juga. Diri sifat berkehendak ni lagi sedia. Sifat iradah ni pula sedia. Dia ni ada, dia tu sedia kala. Bukan baru ada di Allah Ta'ala, tidak. Sifat iradah ni satu sifat yang wujudiyah, yang diri dia tu ada. Lagi pula dia tu pula sedia kala lagi ada. Yang berdiri, yang ada, berdiri dengan makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. Lagi pula sifat iradah, sifat berkehendak ni ada di zat Allah. Ada bagaimana? Ada tak serupa dengan makhluk ni lah. Ada bukan sebagaimana ada hijau di daun, bukan sebagaimana ada manis di air tebing pure. Bukan dengan makna tu. Tu makhluk belaka tu. Adapun wajib kita i'tiqad maknanya Allah Ta'ala maknanya bersifat dengan sifat iradah. Ada di Allah Ta'ala sifat iradah. Sifat iradah ni pula sifat hak bangsa ada dia tu. Diri dia tu ada. Sifat iradah, diri sifat iradah tu ada. Lagi pula sedia kala lagi ada dia di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentu ia iradah, yang menentu ia iradah, menentu akan mungkin, menentu ia iradah, yakni hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Allah Ta'ala menentu akan mungkin. Kerana apa dirojokkan di iradah? Tu dia tengok kat tepi tu. Qauluhu menentu ia. Apa menentu ia? Dia nak tafsir, nak bagi tahu pada kitanya dhamir ia ni artinya menentu oleh sifat iradah itu. Maknanya rujuk pada iradah lah ia tu, menentu ia iradah. Kita rujuk gitu. Lalu tu kita maknanya rujuk pada iradah ni dia panggil apa? Dan bermula isnad menentu itu. Bermula maknanya kita sandarkan kata menentu tu kepada iradah ni, ialah dipanggil dengan majazun aqliyun. Dia panggil percakapan majaz sahaja, bukan hakikat dak. Adapun hakikatnya zat Allah Ta'ala, hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah menentu. Ni dalam kitab kita sebut menentu ia iradah. Apa cakap begitu? Dia panggil lafaz ni lafaz majaz. Sandar hanya dia panggil sandaran dari sudut majaz saja. Pinjam saja lafaz. Pinjam saja. Itu dia panggil majaz akli. Apa majaz akli? Daripada isnadkan, daripada menyandarkan sesuatu lafaz kepada sesuatu sebabnya. Seperti kita kata, sakit aku hari ni. Aku sakit tadi, aku makan ubat. Manakala aku makan ubat, hilang, cabut habis pening kepala aku sakit tadi. Maka kita kata ubatlah maknanya yang menghilangkan penyakit. Itu dia panggil cakapan majaz. Sandar saja pada ubat yang menghilangkan penyakit. Kupu kau bercakap begitu, tak kupu. Dia panggil majaz akli, dia panggil. Itu dalam istilah. Dia panggil dalam ilmu balaghah, dia panggil percakapan begitu tu percakapan majaz, ataupun percakapan kita nak sandar sahaja kepada sebab. Mana sebabnya? Ubat saat ni lah yang menyebabkan kita menghilangkan sakit kita saat ni. Maka kita kata ubat ni lah maknanya yang menghilangkan sakit aku, yang menyembuhkan aku saat ni. Kata begitu tu tak kupu, tak berdosa. Kerana i'tiqad kita dalam hati kita orang yang beriman, hakikat yang menyembuh Allah. Tu kita ada akidah dah. Bercakap begitu tu tak mengapa. Dia panggil majaz akli,
Percakapan sandar saja. Salah tak salah. Bahaya kat akidah tak bahaya. Kerana kita orang yang beriman ada akidah dalam hati kita. Maka ni pun sama ni. Menentu ia iradah. Sandar pada iradah. Tapi tak dengan maknanya zat Allah Ta'ala, hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah. Tu. Dan iaitu sifat berkehendak ni ialah satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada, lagi sedia ada dia, yang berdiri, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang menentu ia iradah saat ni, yang menentu ia Allah Ta'ala, hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah ni. Allah Ta'ala menentu apa? Akan mungkin, yakni akan tiap-tiap mungkin Allah Ta'ala tentu. Mungkin maknanya tiap-tiap benda yang terima dua belah. Tiap-tiap perkara terima dua. Dia panggil mungkin. Maka Allah Ta'ala tentu tiap-tiap benda ni, tiap-tiap benda hok terima dua, tentu-tentu dengan setengah barang yang harus atasnya atas mungkin. Tapi bukan Allah Ta'ala tentu semua. Mungkin ni panggil benda hok terima dua benda, dua belah. Terima, contohnya terima balik ada, terima balik tak ada, panggil mungkin. Terima balik ada anak, terima balik tidak ada anak, panggil benda tu mungkin. Benda hok ada gu dia panggil benda tu benda mungkin. Terima berdiri, terima duduk, panggil mungkin lah tu. Panggil mungkin. Benda hok terima dua benda, terima dua belah, terima ada gu, dia panggil benda mungkin. Tapi Allah Ta'ala tentu benda mungkin ni bukan tentu semua sekali dak. Berdiri gatek dia, duduk gatek dia, tidak. Ada gatek dia, tak ada gatek dia, tidak. Bukan dengan makna sekaligus gitu. Tapi Allah Ta'ala tentu dengan setengah barang, dengan setengah sifat, dengan setengah kelakuan yang harus, yang boleh berlaku atasnya, atas tiap-tiap mungkin tadi. Allah Ta'ala tentu setengah yang sebahagian, dua-dua sekaligus. Benda berlawanan, benda yang mana terima dua tu sekaligus, tidak. Allah Ta'ala tentu sebelah saja. Allah Ta'ala tentu setengah daripada benda harus berlaku atas. Contohnya apa? Itu contoh dia. Seperti ditentu akan dia akan setengah daripada perkara mungkin ni. Seperti Allah Ta'ala tentu dengan wujud. Kalau Allah Ta'ala tentu kita ni dengan ada, maka sebelah tidak ada tu Allah Ta'ala tak tentu dah lah. Padahal kita ni nak ada pun boleh, tak mahu ada pun boleh. Tu kita. Ataupun kita nisbah pada anak kita hok tak ada lagi umpamanya. Anak kita hok tak ada lagi ni, Allah Ta'ala nak mengadakan pun boleh. Allah Ta'ala tak mahu mengadakan anak kita dengan bahawa kita jadi tak ada anak dah lepas daripada ni pun boleh. Duduk dalam kata mungkin. Allah Ta'ala tentu benda mungkin ni. Tapi bila Allah Ta'ala tentu setengah saja. Apa tentu setengah? Sama ada nak jadi ada anak kita. Kalau jadi ada, adalah anak kita. Kalau Allah Ta'ala tentu ada. Kalau Allah Ta'ala tentu anak kita ni memang tak ada, dah setakat tu je anak kita, tak ada lah anak kita saat ni tu. Kita tu tak ada anak dah lah. Tu panggil tentu dengan setengah-setengah. Bukan kata anak kita di nombor 4 ni misalnya tak ada lagi anak nombor 4 ni, baru setakat 3 baru. Anak nombor 4 ni maknanya Allah Ta'ala tentu dua-dua. Ada dan tiada sekaligus. Ada tu mustahil. Ni Allah Ta'ala tentu benda mungkin, tapi tentu dengan setengah-setengah. Itu setengah panggil. Seperti menentu akan dia dengan wujud. Seperti Allah Ta'ala tentu tiap-tiap mungkin dia dengan ada, maka adalah benda tu. Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu tak ada, maka tak ada lah benda tu. Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu hidup, hiduplah benda tu. Kalau Allah Ta'ala tentu benda tu seseorang tu mati, maka matilah seseorang tu. Itu dia panggil benda mungkin yang ada gu. Tapi tentu tu saja, mana-mana. Itu bila Allah Ta'ala tentu sekali. Itu misal dia.
atau dengan putih. Kalau Allah Ta'ala tentu sesuatu tu putih, tidaklah hitam, tidaklah biru, tidaklah maknanya hijau dan sebagainya. Dah Allah Ta'ala tentu dah putih, maka akan jadi putih lah benda tu. Benda tu maknanya. Atau hitam, kalau Allah Ta'ala tentu dengan hitam, maka tidaklah putih, tidaklah biru. Dah Allah Ta'ala tentu hitam, maka hitamlah. Tu dia panggil tentu dengan setengah-setengah. Atau dengan panjang. Kalau Allah Ta'ala tentu panjang, maka tidak pendek. Tidak maknanya apa lagi lawan bagi dia, tak berlakulah. Dah panjang-panjang lah. Atau dengan pendek. Kalau Allah Ta'ala tentu pendek, maka tidak panjang. Kata sendirilah dia kata. Dan umpama demikian itu. Kiahlah sendiri banyak lagi lah. Tu dia panggil mungkin mutaqabila dia panggil. Apa laginya? Contohnya lagi dia panggil qada-qada. Apa qada-qada ni? Tadi dia sebut dah wujud dan ada dan tiada. Satu dia panggil mungkin mutaqabila. Mati dengan hidup dia panggil mungkin mutaqabila. Apa lagi? Qada-qada. Apa qada-qada ni? Tinggi ke, rendah ke, kecil ke, besar ke. Tu dia panggil mungkin mutaqabila belaka tu. Kalau Allah Ta'ala tentu seseorang tu pendek, kecil, maka tidak besar. Kalau Allah Ta'ala tentu seseorang itu besar, tidak kecil. Kalau Allah Ta'ala tentu seseorang itu gemuk, tidak kuru. Kalau Allah Ta'ala tentu seseorang itu kuru, tidak gemuk. Itu dia panggil mungkin yang mutaqabila, yang ada gulawai dia. Bukan Allah Ta'ala tentu sekali, semua sekali di seseorang itu gemuklah dia, kuruhlah dia, pendeklah dia, panjanglah dia, duduk sekali di seseorang itu. Tentu setengah-setengah. Itu dia panggil qada-qada. Apa lagi? Sifat-sifat. Apa sifat-sifat? Seperti hijau tadi daripada warna-warna. Tak kira lah, banyaklah sifat-sifat ni. Kita kias dirilah. Apa lagi? Masa-masa. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita ni lahir pada pukul sekian. Tidaklah lahir kita pada pukul lain daripada Allah Ta'ala tentu tadi. Kalau pukul 6 lah kita lahirnya. Tidak pukul 7. Pukul 6 kita beranak, pukul 7 pun Allah Ta'ala tentu kita beranak juga, pukul 8 pun Allah Ta'ala tentu kita beranak juga. Ada mustahil begitu. Di kita tu berlaku banyak sekali begitu, tidak? Ada. Atau mungkin mutaqabila dia panggil. Masa-masa. Apa lagi? Hari bulan. Tak kira lah masuk dalam kata masa belaka tu. Kalau Allah Ta'ala tentu bulan Februari kita beranak, Februari lah. Allah Ta'ala tentu kita matinya bulan Jun lah. Begitu dia panggil. Mungkin mutaqabila. Tempat-tempat pun sama. Allah Ta'ala tentu kitanya berada di puncak alam. Allah Ta'ala maknanya tidaklah kita berada di syak alam. Dah kita ada di puncak alam. Kalau kita saat ni duduk di Surau Haji Ismail, tidaklah di masjid puncak alam sana. Adalah. Itu dia panggil mungkin mutaqabila. Itu semua dia panggil mungkin mutaqabila. Allah Ta'ala tentu dengan setengah-setengah. Habis itu. Dan ta'alluq iradah itu, dengan tiap-tiap mungkin ni. Tugas bagi sifat iradah ni dengan segala tiap-tiap mungkin ni, bandingan dia kata seperti qudrat lah. Seperti tu dia panggil kaf litanzir, nak banding, bukan nak contoh. Kaf litanzir, nak banding dia panggil. Dan ta'alluq iradah itu, dan tugas bagi sifat iradah ni dengan tiap-tiap mungkin. Dia bertakluk dengan tiap-tiap mungkin. Tadi dia kata tadi, maknanya menentu ia Allah hal keadaan bersifat dengan iradah akan tiap-tiap mungkin. Itu panggil takluk bagi sifat iradah. Maka takluk bagi sifat iradah ni dengan tiap-tiap mungkin. Kata takluk iradah dengan tiap-tiap mungkin ni seperti kudrat lah dia kata. Bandingannya seperti kudrat lah. Apa seperti kudrat? Yakni sifat kudrat Allah Ta'ala kita belajar dulu. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menjadikan ataupun meniadakan tiap-tiap mungkin. Sama situ. Ada pun hak ni tiap-tiap mungkin juga, tapi habuan bagi sifat iradah iaitu menentu.
Adapun tiap-tiap mungkin bagi sifat kudrat dengan maknanya Allah Ta'ala berkuasa nak mengada dan nak meniada. Tapi takluk dia sama, iaitulah pada tiap-tiap mungkin. Seperti kudrat lah dia kata. Tetapi walaupun sama dengan kudrat, nisbah pada hadaknya, takluk dianya, tugas dianya pada tiap-tiap mungkin, tetapi takluk kudrat itu, tugas bagi sifat kudrat, sifat berkuasa Allah Ta'ala ni, takluk mengadakan, ialah takluk mengadakan nama dia. Ialah takluk taksir, takluk memberi bekah dia panggil. Benda hok tak ada, Allah Ta'ala jadi ada. Benda hok ada, Allah Ta'ala jadikan dia tiada. Atau dia panggil takluk memberi bekah. Tapi memberi bekah tu takluk dia bertugas kepada tiap-tiap mungkin. Kita belajar lepas tu. Dan takluk iradah ini, adapun takluk sifat iradah ni, takluk menentukan. Tapi nama takluk iradah, nama dia takluk menentu. Takluk takhsis dia panggil. Bezalah menentu dengan mengada lain, memberi bekah lain. Adapun takluk memberi bekah, mengada ataupun meniada, hak tu habuan bagi sifat kudrat. Adapun habuan bagi sifat iradah menentu. Itu lain-lain. Lain-lain. Tapi bendanya sama. Kena kepada tiap-tiap mungkin dia panggil. Itu dia. Habis itu. Maka tidak begitu gak tafriq. Maka tiada takluk. Maka tiada bertugas ia sifat iradah ni dengan perkara yang wajib dan yang mustahil. Hak ni Allah Ta'ala tak bertakluk, tak bertugas dengan benda-benda wajib, dengan benda-benda mustahil. Allah Ta'ala tentukah maknanya anak bagi dia. Hak tu benda mustahil, bukan tugas bagi sifat iradah. Sebagaimana kita contoh dulu dah. Nak buat kad pengenalan, tapi nak buat kad pengenalan pergi jabat polis. Tak boleh, bukan tugas jabat polis nak buat kad pengenalan. Tugas kad pengenalan ni hak nak buatnya di JPN tu, Jabatan Pendaftaran Negara. Tiba-tiba kita hilang kad pengenalan, nak buat kad pengenalan ni, polis, mu kena buat, tak boleh dia kata. Bukan tugas aku, tugas nu JPN ni kena pergi sana. Tu. Adakah kita nak kata polis ni gong? Tak boleh kita nak kata gong dia. Tak boleh kita nak kata dia ni lemah, polis ni dia hebat, dia gagah dan sebagainya. Bukan tugas dia. Bukan tugas dia. Ni pun sama. Jadi tidak bertakluk, tidak bertugas sifat iradah ni dengan perkara yang wajib dan yang mustahil. Dia bertugas kepada benda-benda mungkin ataupun benda-benda benda-benda harus nak dia panggil. Habis itu. Dan melengkapi mungkin itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas isyak ni nak minta tolong solat hajat sikit dah. Lepas isyak, sudah isyak tu kita bangun solat hajat lah. Solat hajat untuk kesembuhan ibu saya lah. Mak saya di kampung sakit lah ni. Sakit tak boleh nak bangun lah. Saraf sakit orang tua. Sarah katanya. Jadi kita pakak-pakak solat hajat lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dan diberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala, insya-Allah.